pandangan masyarakat terhadap hukuman syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Akasya bin Zakaria. Nama saya Nafi Izham Daini bin Abdullah. Ismi Muhammad Luqman Al-Hakim bin Adlan. Nama saya Muhammad Azim Abdul Halib. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Anwar. Nama saya Muhammad Ilham Syed Putra bin Syed Muhammad. Saya Sanusi bin Muhammad. Bab 1, pengenalan. Apa itu syariah? Dari sudut bahasa, syariah mempunyai beberapa maksud. Antaranya ialah jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air untuk diminum mereka sendiri atau binatang ternakan mereka. Ia juga boleh diertikan sebagai ajaran agama atau manhaj oleh sebahagian ulama. Sudut istilah pula, syariah bermaksud aturan atau ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang terdiri daripada hukum hakam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkait dengan bidang akidah dan perbuatan-perbuatan mukallaf, sama ada hukum hakam qaid atau zani. Perkataan syariah dan yang seerti dengannya ada disebut dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah SWT, Surah Al-Ma'idah ayat 48. Maksudnya, kesudahannya kami jadikan engkau, wahai Muhammad dan utusan kau, menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Surah Al-Jasiyah ayat ke-18. Kubah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aqabah yang membawa maksud pembalasan di atas sesuatu perbuatan. Dari segi istilah pula, balasan yang ditetapkan bagi memelihara kepentingan ramai atas penderhakaan yang dilakukan terhadap syariat. Apa itu hukuman hudud? Hudud ni berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia melibatkan kesalahan zina, qazaf, mencuri, hirabah, bughah, minum arak dan murtad. Ia kekal dan tidak boleh diubah sehingga ke hari kiamat. Dibagi hukum kisas dan diat. Kisas merupakan hukuman kesesaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi diat pula merupakan jumlah bayaran yang berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Apa itu hukum kafarah? Hukuman yang ditetapkan pada perkara-perkara maksiat dengan tujuan untuk membersihkan diri dari dosa. Pada asalnya merupakan ibadat kerana ia tersusun dari perbuatan memerdekakan hamba, memberi makan fakir miskin atau berpuasa. Namun apabila ia diwajibkan kerana pelanggaran ke atas sesuatu hukum syarak seperti membunuh secara tidak sengaja, maka ia akan menjadikan hukuman ke atas perbuatan tersebut. Apa itu hukum ta'zir? Hukuman yang tidak ada nas, iaitu dalil khusus dari segi syarak untuk menentukan keadaannya, ditentukan oleh hakim atau pemerintah berlandaskan prinsip hukum syarak dalam hukuman, dikenakan pada kesalahan-kesalahan selain dari kesalahan hudud dan qisas. Objektif kajian kami yang pertamanya ialah mengetahui konsep hukuman syariah ni. Seterusnya untuk mengkaji kesan hukuman-hukuman itu terhadap pesalah ataupun pelaku yang melakukan jenayah-jenayah ini. Dan seterusnya untuk mengenal pasti apakah punca ataupun perkara yang membawa kepada kesalahfahaman masyarakat terhadap hukuman syariah yang dianggap ekstrim. Persoalan untuk melakukan kajian kami iaitu persoalan yang pertama, bahagian apakah yang membuatkan ataupun apakah beza ataupun adakah perbezaan terhadap hukuman syariah ni di antara negara-negara lain. Seterusnya, apakah hukuman syariah yang biasanya diterapkan dan apakah dasar hukumnya. Seterusnya, kesan pelaksanaan hukuman syariah itu terhadap individu, sama ada yang melakukannya ataupun yang melihatnya, kepada masyarakat, dan pandangan terhadap aspek sains. Dan lain sekali, apakah kesalahfahaman umum mengenai hukuman syariah ini yang dianggap ekstrim. Baiklah, untuk persoalan yang pertama iaitu bagaimanakah konsep persyariatan hukuman-hukuman syariah yang berbeza di pelbagai negara atau komuniti Islam. Jadi perbezaan ini merangkumi dari segi aspek jenis-jenis hukumnya, dari segi penggunaan hukum-hukum hudud, kisas dan sebagainya.
Baiklah, contoh yang pertama, negara Brunei. Pada tahun 2019, mereka telah perkenalkan undang-undang hudud dalam undang-undang negara mereka, dan antara perkara yang diubah ataupun diperketatkan adalah bukan sahaja pesalah yang mencuri, tetapi mereka yang melakukan jenayah zina juga akan dipenggal galangan tangannya. Seterusnya, negara Iran. Negara ini menerapkan elemen-elemen hukum hudud untuk hukuman-hukuman syariah mereka di dalam negara Iran. Seperti contoh, perkara-perkara seperti aktiviti zina ataupun jenayah melakukan hubungan homoseksual. Untuk seterusnya, negara Arab Saudi. Negara ini menerapkan hukuman-hukuman syariah dalam undang-undang negara mereka sendiri. Seperti contoh yang paling asas sekali, pemotongan pergelangan tangan untuk mereka yang melakukan kecurangan. Dan akhir sekali, di negara Nigeria, lebih spesifik di wilayah Zamfara. Jadi untuk mereka yang melakukan kesalahan zina, mereka akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Bahagian kategori hukuman keseksaan dalam undang-undang jenayah Islam. Okey. So, kita ada 4 kategori kat sini. Hukum hudud, qisas dan diat, kafarah dan ta'zir. Bagi pelaku yang belum berkahwin, jika disabitkan dengan kesalahan zina, dia boleh dikenakan sebatan sebanyak 100 kali. Manakala bagi penjenayah yang telah berkahwin, dia akan dihukum rejam sampai mati. Seterusnya, kita tengok pada qazaf. Okey. Sesiapa yang disabitkan dengan kesalahan qazaf boleh dikenakan hukuman sebatan sebanyak 80 kali. Okey, seterusnya ialah minum arak yang boleh dikenakan hukuman sebatan sebanyak 40 kali. Okey, seterusnya mencuri yang mengganggu ketenteraman awam, dia boleh dikenakan hukuman penjara dan dibuang daerah. Okey. Manakala bagi merampas harta tanpa membunuh, iaitu tidak melibatkan kehilangan nyawa, dia boleh dikenakan hukuman di mana kaki dan tangannya dipotong secara bersilang. Okey, seterusnya ialah merampas harta dan membunuh. Boleh dikenakan hukuman bunuh dan dipalang. Bagi penjenayah yang disabitkan dengan kesalahan murtad, dia boleh dikenakan hukuman bunuh. Dan hukuman itu hanya diputuskan oleh pemerintah Muslim setelah pelaku tersebut enggan bertaubat apabila diminta. Seterusnya kita tengok pada hukum qisas. Okey, yang pertama, kesalahan membunuh dengan sengaja. Penjenayah tersebut boleh dikenakan hukuman dibalas bunuh. Okey, maksud dia kat situ adalah nyawa dibalas nyawa. Mencederakan anggota badan. Di mana mana-mana pesalah yang disabitkan dengan kesalahan mencederakan anggota badan, dia boleh dikenakan hukuman dibalas cedera sebagaimana kecederaan mangsa. Bagi diat berat, saya telah senaraikan 2 kesalahan. Okey, kesalahan pertama iaitu membunuh dengan sengaja yang memang ada niat nak bunuh. Waris mangsa, dia tak mahu kisah dijalankan. Maksud dia, dia tak nak penjenayah itu dibalas bunuh. Dan dia nak ditukar dengan diat. Okey. So, bila ditukar dengan diat, maka hukuman bagi penjenayah atau pembunuh tersebut ialah dia kena tanggung sepenuhnya 100 ekor unta dan dia juga kena bayar dengan segera. Seterusnya ialah membunuh dengan tidak sengaja tetapi seolah-olah sengaja. So, contoh kat sini ialah seseorang memukul orang lain dengan rotan lalu mati. Okey. So, dalam kes ni hukumannya ialah waris pembunuh yang akan tanggung 100 ekor unta dan dia boleh dibayar beransur-ansur selama 3 tahun. Hukum diat yang kedua iaitu hukum diat ringan. Antara kesalahan yang terkandung seperti membunuh dengan tidak sengaja. Sebagai contoh, seorang pemburu tertembak orang lain yang disangka seekor rusa. Apakah hukumannya? Hukumannya adalah 100 ekor unta ditanggung oleh waris pembunuh dan boleh dibayar beransur-ansur selama 3 tahun. Okay, yang seterusnya iaitu hukum kafarah. Kafarah ni antaranya yang terkandung seperti kesalahan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan dan zihar.
Zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah seorang suami yang melafazkan sesuatu yang menyamakan mana-mana anggota zahir isteri. Hukumannya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun jika tidak mampu, hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Okey, yang seterusnya adalah melanggar sumpah, melanggar nazar dan ilah. Ilah adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya selama tempoh lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan tempoh atau selama-lamanya. Hukuman yang dikenakan adalah seperti memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Hukum takzir. Okey, hukum takzir ni kesalahan-kesalahan hudud dan kisah yang tidak cukup buktilah untuk dikenakan hukuman hudud dan kisah. Kesalahan-kesalahan khalwat dan mencuri yang tidak cukup nisab. Seterusnya, perbuatan mengganggu ketenteraman awam seperti menipu, rasuah, berjudi, kesalahan jalan raya, penyalahgunaan dadah dan sebagainya lah. Hukuman yang dikenakan contohnya seperti nasihat, teguran, ancaman, pemelawan, pengisytiharan umum, denda, perampasan harta, sebat, buang daerah ataupun penjara. 4.3 iaitu apakah kesan pelaksanaan hukuman syariah terhadap individu, masyarakat serta kesan dari sudut sains. Kesan yang pertama adalah kesan kepada individu, dapat memberi pembalasan di atas jenayah yang dilakukan kerana hukuman dalam Islam juga menegakkan unsur pencegahan. Seterusnya, kesan kepada masyarakat, dapat mendidik dan mengajar masyarakat keseluruhannya agar menghindari perbuatan jenayah bagi mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat di samping mengejar redha Allah di akhirat kelak. Seterusnya, kita dapat menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dan akhir sekali, dapat menjamin keselamatan, kestabilan, kedamaian bagi masyarakat dan negara. Seterusnya, kesan dari sudut sains. Pertama adalah aspek biologi dan kesihatan. Apabila melaksanakan hukuman syariah seperti hukuman potong tangan, adalah penting untuk mempertimbangkan faktor kesihatan. Potongan yang tidak bersih boleh menyebabkan jangkitan kuman atau virus yang boleh membawa kepada jangkitan kesihatan yang lebih serius. Aspek yang kedua adalah psikologi. Pelaksanaan hukuman syariah, terutamanya yang melibatkan hukuman fizikal, memberi kesan kepada psikologi individu. Kajian sains psikologi menunjukkan bahawa hukuman fizikal boleh menyebabkan tekanan emosi, kecemasan dan kesan psikologi lain. Aspek yang ketiga ialah implikasi sosial dan psikologi. Hukuman yang kejam boleh membawa kepada ketegangan sosial, ketidakadilan dan kesan negatif terhadap persekitaran sosial dan politik. Poin seterusnya, apakah kesalahfahaman umum tentang jenis hukuman syariah yang dianggap ekstrim? Perundangan syariah dibuat oleh negeri masing-masing. Oleh itu, jika undang-undang negeri bertentangan dengan undang-undang persekutuan dan sekiranya berlaku percanggahan, maka undang-undang persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Mahkamah syariah ditubuhkan oleh enakmen atau akta pentadbiran, manakala mahkamah sivil ditubuhkan oleh perkembangan persekutuan. Oleh itu, taraf mahkamah syariah lebih rendah berbanding mahkamah sivil. Undang-undang syariah bertentangan dengan persekutuan, khususnya hak asasi manusia dan kesamarataan.